Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang ada ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini dalam kuliah khas online seperti biasa di bawah tajuk keistimewaan penghafaz Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajar kita pada pagi ini ialah grup Infak Masjid Darsa 18. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka di dunia ni, dan Allah memudahkan urusan mereka di akhirat nanti, insya-Allah. Keistimewaan penghafaz Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istimewa penghafaz Al-Quran ini kerana Allah menjamin Al-Quran itu tetap terus terpelihara melalui firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sebut sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Hebat dan istimewa penghafal Al-Quran kerana mereka termasuk di dalam ayat yang Allah firmankan tadi. Maka tahniah dan syabas kepada semua penghafal-penghafal Al-Quran.
dalam ayat yang dibacakan tadi Allah sebut inna nahnu. Tidak ada suatu penegasan yang sebegitu hebat yang pernah Allah Subhanahu wa taala menegaskan lebih daripada penjagaan, lebih daripada ayat yang kita bacakan tadi. Penegasan itu ialah taukid. Allah memperkuatkan firman-Nya melalui taukid di dalam Al-Quran. Di sini cuba bilang beberapa taukid. Beberapa taukid ni maknanya satu penegasan, memperkuatkan ayat. Itu makna taukid. Allah sebut inna, sesungguhnya kami. Inna tu harfu taukid, huruf yang mai untuk memperteguhkan ayat. Dan ayat ni mai dengan kami. Inna, sesungguhnya kami. Kami itu pun satu bentuk cara Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan firman-Nya. Sebab kami ni ialah li ta'zim. Dulu sebelum kita mengaji dalam Quran, Tuhan sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Sesungguhnya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa untuk kamu berkenal-kenal. Dalam Quran banyak kami. Waktu tu duk ingat kami itu Allah dan para malaikat. Rupa-rupanya kami itu Allah sendiri. Kami ni Allah gunakan juga perkataan ana, inni ana Allah. Tapi di tempat yang lain Allah sebut juga kami, dan banyak kami dalam Al-Quran. Jadi kami dalam Al-Quran ni, datang kami itu ialah untuk memperhebatkan diri, membesarkan diri. Jadi hak untuk membesarkan diri ni Allah aja, hak lain tak boleh besar diri. Sebab besar diri itu ialah pakaian Tuhan. Allah kata al-kibriya'u izari wal al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Allah sebut kesombongan itu ialah ridaku, wal azamatu izari, dan kebesaran itu ialah kainku, maknanya pakaian Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang cuba nak berpakai dengan pakaian Tuhan, Allah kata aku akan hukum dia. Pakaian tu pakaian Allah. Kesombongan, kebesaran itu hanyalah milik Allah. Yang layak menyombong diri hanya dia. Yang layak untuk membesarkan diri hanya dia. Orang lain tak boleh. Jadi bila Allah sebut inna, sesungguhnya kami, tu nak besar diri. Budak-budak kan waktu nak kemas diri dia sebut kami juga. Tak tahu orang negeri lain, kalau Kedah kami, itu juga negeri lain pun kami juga no. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada kereta ada, bulldozer ada, lori ada. Bila anak kita pergi rumah dia buat keluar semua barang-barang main dia tuang semua. Dia tuang, dia nak tunjuk hak aku. Dia pun kata ni kami punya. Lebat kemai. Anak kita tak boleh main pasal hak dia. Ni kami punya. Anak Nabi tu, hak ni kami punya. Kami menggunakan kami untuk membesarkan diri. Buat kemai. Jadi subhanallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan dirinya dengan inna, sesungguhnya kami. Dua orang tu.
Inna, lepas tu Allah datangkan lagi, nahnu, kami. 3. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau kita mengaji bahasa Arab, nazzalna pun ialah bentuk ayat untuk memperkemaskan ayat. Nazzalna, sesungguhnya, inna nahnu, inna satu, na satu, inna 2, nahnu 3, nazzalna, Allah ulang lagi, kami, al-zikra, al-Quran, wa inna 5, lahu lahafizun, kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Inna 2, nahnu nazzalna al-zikra, nahnu inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Ada 5 taukid tu dalam satu ayat, 5 taukid bahawa Allah akan jaga Al-Quran dengan penjagaan yang cukup. Az-zikra tu mana Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami, kata Allah, wa inna lahu, sesungguhnya kami bagi Quran itu, lahafizun, kami akan jaga Al-Quran. Jadi antara asbab penjagaan Al-Quran ialah melalui penghafal Al-Quran. Quran ni walaupun ada banyak percubaan untuk menimbulkan tasyabbuh, kecelaruan kepada Al-Quran, tetap akan dapat dikesan ada kesalahan. Adapun kitab-kitab yang lain, contoh kitab Taurat ke, kitab Injil, semua dah berlaku perubahan. Sampai hari ini orang membaca kitab Taurat bukan membaca bahasanya yang asal. Jadi setiap penganutnya membaca kitab Taurat dengan bahasanya sendiri. Orang putih baca kitab Taurat dalam bahasa Inggeris. Begitu. Kalau ada lagi Taurat yang asal. Taurat yang asal semua dah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka, berkitab dijaga seperti mana Allah menjaga Al-Quran. Begitulah kita Injil pun dibaca dalam bahasa penganut-penganutnya, tapi Al-Quran dibaca dalam bahasa Al-Quran diturunkan, iaitu diturunkan dalam bahasa Arab. Bangsa apapun dalam dunia akan baca Al-Quran dalam bahasa asalnya, iaitu bahasa Arab. Betul, memang Tuhan jaga sungguh. Tak akan berlaku kesilapan sikit pun di dalam pembacaan umat Islam terhadap Al-Quran. Maka ahli Al-Quran beruntunglah kerana mereka termasuk menjadi asbab Al-Quran terjaga. Orang hafal Quran ni dengan 2 cara. Yang pertama, melihat melalui mushaf, menghafal mengikut mushaf. Itu biasa yang kita tengok. Tapi ada orang menghafal Al-Quran mengikut mulut guru. Contoh guru saya, guru kami, Syekh Mustafa Hafizahullah. Dia buta. Dan dia buta oleh kerana dia buta, zaman tu pun tak ada braille. Jadi dia menghafal Al-Quran mengikut mulut gurunya. Dan tempat wakafnya mengikut yang dia talaqi musyafahah dengan guru dia. Jadi bila mana kami membaca Al-Quran daripada mulut dia, kami membaca, dia dengar, dia akan tepuk paha dia. Itu wakaf dia. Kita tanda wakaf dia. Jadi subhanallah, sama ada orang yang hafal Al-Quran melalui mushaf ataupun orang yang menghafal Al-Quran mengikut mulut guru,
Jadi mereka ialah pilihan-pilihan Allah. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Ada satu orang pelajar saya dulu, dia lagi satu juzuk nak habis, menghafal di Kelantan. Lepas tu dia kata, tak mau dah, tak larat dah mak. Lagi satu juzuk. Tak larat dah mak. Tolonglah bagi habis. Tak mau dah mak. Tak larat dah, tak mampu dah. Akhirnya dia penghafal Quran 29 juzuk. Tak mampu lah. Dia nak mengaji kitab pula, dia kata. Itu pilihan Allah. Jadi walau berapa juzuk sekalipun dihafaz, dia memegang amanah terhadap berapa juzuk yang dihafaz. Dia ialah satu benteng di antara benteng-benteng yang Allah cipta dalam alam ni. Dia kena jaga. Kalau dia hafal 8 juzuk, dia jaga 8 juzuk. Kalau dia hafal 15 juzuk, dia jaga 15 juzuk. Kalau dia hafal 29 juzuk, dia wajib jaga 29 juzuk, jangan lupa. Tak boleh lupa, haram lupa, berdosa. Jadi maknanya tu amanah Allah. Hang aku bagi 20 ya. Hang aku bagi 10 ya. Hang aku bagi begini-begini. Wajib kena ingat. Allahumma salli ala sayyidina. Ada pula orang yang tak hafal Quran, tapi dia boleh tegur kesalahan orang baca Quran. Itu pun lagi satu jenis manusia yang Tuhan cipta. Kebanyakan mereka ialah guru-guru Al-Quran. Dia guru Al-Quran, hari-hari dengan anak murid baca sampai khatam Quran. Walaupun dia tak hafal Quran, tapi dia boleh tegur, tak kena tertentu tu, baca lain, kata dia. Di Mesir pernah berlaku satu peristiwa. Orang semayang jemaah, tu imam baca bacaan Quran dalam semayang. Tiba-tiba di belakang ada teguran, Subhanallah. Tu imam berhenti. Lepas tu dia baca lagi, dia ambil balik, dia tetap ditegur, Subhanallah. Dia ambil lagi, tegur lagi, Subhanallah. Lah ahli dia pun tak tahulah Subhanallah semua, dia pun rokok. Lepas semayang dia tanya, dia bangkit, tadi siapa yang tegur Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tu? Bangkit satu orang kampung ya, pakai baju pun lusuh-lusuh ya. Cara pakai kita tahu dia orang kampung. Dia kata, saya. Kata tu imam, pasal apa yang tak sambung ayat tu? Duk Subhanallah, Subhanallah saja. Sebut ayat sampai habis. Kata orang tu imam, saya tak hafal Quran, tapi saya tahu di situ salah. Maknanya dia ahlul Quran, selalu dia baca Quran. Pak Sumit jadi hafiz Quran, sekalipun dia tak pernah menghafal Quran, sebab dia baca Quran hari-hari. Dia khatam Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi akhirnya Quran lekat dalam dada. Maka inilah yang dikatakan penghafal-penghafal Al-Quran, yang mereka menjadi asbab untuk Quran kekal sampai hari ini. Quran ni disebut juga oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi sebut, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Nabi kata ahlul Quran ahlullah. Orang-orang Al-Quran ialah orang-orang Allah, wa khassatuh, dan mereka orang-orang pilihan Allah, orang-orang VIP Tuhan. Taib. Maka orang yang hafal Quran ni, dia kena mengupkan diri dia untuk menjadi ahlullah. Maksudnya Quran ni bukan setakat hafaz, tapi ingat. Menghafal Quran, dia kena ingat. Macam orang yang ambil ubat kerajaan, kecil manis,
darah tinggi, jantung, buah pinggang. Kalau dia dah mula ambil ubat, dia kena ambil ubat sampai dia mati. Berhenti tak boleh. Berhenti penyakit tu. Penyakit ni bila kena, kira tak lega lah sampai mati. Tinggal ubat, risiko. Dia kena mempertahankan diri dia dengan makan ubat sampai dia mati. Begitulah orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran, dia kena ingat Quran, dia kena mengulang Al-Quran sampai dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaedah orang hafal Quran di Malaysia ni, kalau dia hafal Quran 30 juzuk, dia buat syahadah. Buat syahadah Quran ni sampai ke peringkat daripada sehari dia mengulang sejuzuk, esok 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, sampai dia boleh mengulang 30 juzuk Quran sehari. 30 juzuk dia hafal sehari, ataupun 30 juzuk dia hafal 2 hari. Buat 15. Ada 15 atau 15. Jadi bila dia boleh mengulang Quran 30 juzuk, sama ada sehari ataupun 2 hari, Quran itu mantap. Quran mantap sebab dia satu tikrar, pengulangan yang berterusan. Betul kata ulama, kullu ma takarrara tahaqqaqa. Benda yang berulang-ulang dia akan lekat. Tahaqquq, dia akan kemah. Tok Jumat lanai dulu orang tanya, Tok Guru macam mana kita nak hafal senang boleh? Kata Tok Guru, qul harfan karrir alfan. Baca satu huruf, ulang 1000 kali, dekat. Jadi kata Tok Guru, baca satu huruf, ulang 1000 kali, dekat. Nah, ulama kata kullu ma takarrara tahaqqaqa. Setiap benda yang berulang dia akan lekat kuat. Maka bila dia dah buat syahadahnya sehari dia dah boleh baca 30 juzuk tanpa tengok ashaf. Jadi orang macam ni bila lekat, Allahumma salli, bila dia baca Quran dia lekat, dia boleh sambak balik ayat sebab kuat. Walau bagaimanapun dia mesti mempertahankan mengulang Al-Quran sehari 3 juzuk. Kalau tak boleh mengulang Al-Quran sehari 3 juzuk, lama-lama dia hilang juga. Dan dia kena berdiri baca Al-Quran dalam sembahyang dia. Orang Arab yang hafal Quran, mereka mengulang Al-Quran dalam solat. Mungkin pakai 4 pagi, 4:30 pagi baca Quran. Jadi sembahyang tu dia mengulang Quran. Kerana Quran kalau kita tak boleh bawa dalam sembahyang berarti tak ingat. Anak-anak kita yang baru hafal Quran, kita suruh jadi imam. Tengok-tengok dia baca watin ya. Dia tak baca hak dia ulang tu. Pasal apa? Sebab dia baru mengapai dan tak kuat lagi. Kita tahu, kita faham. Tapi kalau dia sallallahu alaihi Muhammad hafal Quran, diulang tak berhenti sepanjang masa Quran ya. Bila sembahyang dia mesti baca hak dia hafal. Ni maknanya Quran ni ialah merupakan satu mukjizat yang sangat istimewa yang Allah bagi, yang Allah buh dalam hati penghafal Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mana hafal Quran mesti ingat. Kita tak bangga orang yang hafal Quran lalu ya. Lepas tu suruh baca balik, tak boleh. Semua boleh buat orang macam, semua boleh buat macam tu. Hafal Quran, hafal daripada 1 sampai 30. Ya. Baca ayat ni tak boleh baca. Kita tak bangga macam tu. Yang kita bangga dia boleh ulang balik, dia boleh baca Quran daripada sejuzuk yang pertama sampai juzuk yang 30. Jadi yang boleh ingat, yang boleh baca tu ingatlah tu.
Jadi hafal Quran dan ingat. Kalau baca Quran lalu tak dekat. Nah, sebab tu Quran, kalau taraf kita hafal Quran, kita mesti mengulang Quran. Mesti mengulang Quran. Kalau mengulang Quran, Quran di tangan, Quran di hati, dia tak akan jadi orang lain lah. Dia akan jadi ahlullah. Kalau Quran pun nak jadi, penggemar handset pun nak jadi, tak jadi ahlul Quran, jadi ahlul handset. Salah Sayyidina Muhammad. Dia WhatsApp, dia kira scroll lah. WhatsApp banyak lagi. Apa ni, Instagram, Facebook, hak baru TikTok. Lepas cuma yang ni, main ni. Main ni, tu. Jadi Quran dia tinggal. Dia akan tinggal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah kebimbangan para waris bila nak cuti panjang-panjang. Allah, cuti panjang ni waris susah hati. Bukan setakat waris, ustaz-ustaz hak jaga lepa pun susah hati. Mai esok habis ya. Dan banyak anak-anak yang hafal Quran tak balik lagi ke tahfiz lepas PKP. Tak balik lah. Pasal apa? Sebab Quran tu berat. Nak betul, bila dia duduk dalam suasana Quran, dia boleh maintain. Bila dia keluar daripada suasana Quran, dia duduk dalam suasana rumah, dia tengok handset, akhirnya dia tak mampu nak balik tahfiz balik lah. Tak mau dah mak, tak mau dah mak. Tu situasi yang berlaku. Dan tak kurang juga tahfiz-tahfiz yang tutup waktu PKP, tak mampu nak sambung, nak survive. Sebab tahfiz-tahfiz bergantung kepada yuran. Bila tak main sekolah 3-4-5 bulan, ni cikgu nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Ni ustaz akan cari kerja lain. Allahumma salli. Ada jadi ustaz-ustaz hafiz Quran. Ustaz kata tu hafiz Quran, bawa jadi food panda. Sebab mereka berkeluarga. Esok kalau buka balik, yang pemula daripada kosong, zero. Pelajar yang main walaupun lama, mula hafal balik. Hak baru dah, hak lama jadi baru balik, mula hafal balik, tak mampu. Walaupun ada mengaji secara online, hak tu bukan cara. Mengaji hak biasa boleh lah, mengaji Quran tak boleh macam tu. Tak jadi. Mengaji sekolah boleh lah. Tu pun tak ramai masuk. 40 orang pelajar, 3 orang je masuk. Tambahlah Quran. Lagi-lagi. Ini ujian pada kita orang Islam. Tapi hebat, ustaz-ustaz tahfiz mereka bukan buka tahfiz untuk cari duit. Mereka buka tahfiz bersih hati mereka kerana Allah. Jadi mereka struggle balik, membina balik anak murid. Lepas sayang Al-Quran, mereka sayang kepada anak-anak murid. Maka pilihan-pilihan Allah ni, hak tu akan masuk balik ke tahfiz, mula balik. Jadi yang lepas hafal banyak-banyak tu, hak yang berjuzuk tu, jadi kena mula balik. Jadi maknanya satu pengorbanan yang sangat besar yang telah dibuat oleh guru-guru tahfiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, istimewalah mereka pada sisi Allah. Allah akan mengira semua yang mereka buat dan apa yang mereka perjuangkan. Baik. Mereka ialah penjaga kepada Al-Quran. Mereka ialah penerus legasi Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul Quran ahlullah. Tak mudah nak jadi ahlullah. Ahlullah ni orang-orang Allah. Orang-orang Allah ni subhanallah, awliya Allah. Wa in aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, lulus. Itulah mulut Al-Quran. Nah, apa Quran ni dia tak boleh makan lebih-lebih kurang. Dia tak boleh makan Cina buat. Dia tak boleh makan orang biasa-biasa buat. Dia kena makan teratur. Sebab Quran tu suci. Dia tak akan masuk di jiwa yang tak suci. Sebab tu di tahfiz, guru tahfiz
dijaga. Mereka sangat menjaga guru anak-anak murid lepas makan apa. Tak boleh makan sembarangan. Dia tak boleh beli luar. Dia kena makan dalam. Sebab semua tu menjaga kesucian hati dia. Ahlullah ialah wali-wali Allah. Macam mana mereka tak dijadikan oleh Allah wali-wali Allah? Macam masa Al-Quran. Kalau mereka tak bertariqah sekalipun, mereka ada Quran. Tariqat mereka Al-Quran. Kalau mereka sebenar-benarnya ahlul Quran, mereka bertariqah lagi kemah. Di Mesir, ulama-ulama Mesir, khususnya Al-Azhar, semua pensyarah-pensyarahnya ialah hafiz Al-Quran. Semua. Sebab di Azhar ni dia ada Sanawi Azhar, sekolah menengah Azhar. Jadi sekolah menengah Azhar ni memperwajibkan semua pelajarnya habis sekolah menengah hafal Quran habis lah lepas habis sekolah menengah. Nak masuk ke Azhar mesti hafiz lah. Ini untuk orang Arab lah. Orang Melayu tak syarat setinggi tu. Nak masuk Azhar mesti hafal Quran. Maknanya hafiz sahaja yang masuk di Al-Azhar Syarif. Kemudian di Azhar diteruskan lagi, Quran tu tetap menjadi subjek yang sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar daripada Azhar dalam bidang usuluddin ke, syariah ke, lughah ke, dirasat ke, dakwah ke, dia adalah seorang hafiz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bayangkanlah, Azhar ada berapa belas cawangan. Satu tahun satu tu puluhan ribu pelajar. Suatu Azhar tak wajibkan pelajarnya masuk kuliah. Kalau masuk kuliah, bilik besar ni tak celui. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah seseorang namanya Ahlul Quran. Ahlul Quran ni dia bukan setakat dia hafal Quran, tapi dia berjiwa Quran. Dia berakhlak Al-Quran. Yang dia baca, dia aplikasi dalam diri dia. Dia ialah Quran yang berjalan. Dia Quran yang duduk. Dia Quran yang masuk supermarket. Dirinya Al-Quran. Kalau dirinya Al-Quran, bila dirinya Al-Quran, langkah pun tak boleh. Seperti mana Quran orang tak langkah, orang hafal Quran orang tak langkah. Dimuliakan sebab dia ialah orang yang dalam dirinya Al-Quran. Nak tahu kata dia Ahlul Quran, dia tak tinggal Quran. Walaupun dia pegang halaqah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga hafalan anak murid, hafalan dia pun dia jaga. Ada satu tahfiz saya pergi di Selangor. Tahfiz ni dia buat pertandingan Al-Quran untuk guru-guru. Ada tahfiz tak berani ada tahfiz ustaz-ustaz tak berani masuk. Pasal Quran tak kuat. Walaupun dia pegang halaqah, tapi Quran dia tak kuat. Dia pegang halaqah tu untuk tujuan dia tak tinggal Quran habis ya. Tetapi sepi di Selangor tu, subhanallah, dalam dekat-dekat 10 orang guru-guru dia tu, setahun sekali mereka akan masuk pertandingan hafalan Al-Quran pangkat ustaz-ustaz. Anak murid semua dengar. Kemah agak-agak macam tu. Kemah Kalau tak buat macam tu, anak murid kata Tok Guru ataupun guru halaqah dah Quran ingat. Bila buat pertandingan, waktu tu terserlah. Sebab itu guru mereka kuat Quran. Sebab hafalan tu tak hilang. Ada pertandingan setiap tahun. Masya Allah.
Okay, jadi bila mana Quran lekat, akhlak Al-Quran pun lekat juga. Dan Quran ni dia lekat kalau kita minat, kalau kita cinta, kalau kita suka kat dia. Orang suka Quran boleh tengok macam orang suka handset. Handset ni dia tengok dah tadi 3 minit, ambil lagi tengok pula. Tengok. Tak dah 10 minit. 10 minit tu kira lama tu. Ambil lagi tengok. Kalau nama Al-Quran, dia akan tengok Quran macam tu. Kalau kita berhenti di stesen bas, di stesen LRT, shuttle, kita nak naik ke Botobang sekalipun, semua orang pakai tengok handset. Semua tengok. Bayangkan semua tu tengok Quran. Jadi pandainya Yahudi ni, dia buat hal ni je, orang semua tinggal Quran. Hatta orang yang tengok yang jadi ahlul Quran, yang jadi penghafal Al-Quran pun tinggal Al-Quran, tengok handset lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka ni, dalam bahasa yang selalu saya guna lah, pencandu Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni kan, kita pecandu. Candu ni habis lah. Pencandu, penagih rokok, penagih. Jadi Al-Quran ni, minta maaf saya gunakan pencandu Al-Quran, nak bagi faham Quran tak boleh tinggal. Quran sak-sak nak tengok. Sebab tu ada satu tahfiz di Jawa. Seseorang pelajar yang nak hafal Quran ni, dia mesti baca kat ustaz dia 40 kali. 40 kali habis. Bukan suruh baca tinggal, duduk depan ustaz, ustaz sendiri dengar. Ustaz pun teruk juga. Dia pun teruk, ustaz pun teruk. Pasal apa? Suruh 40 kali. 40 kali ni teruk nak baca. Setiap pelajar dalam seminggu, daripada hari Ahad sampai hari Khamis, mereka habis membaca Al-Quran depan guru 30 juzuk. Berarti setiap orang kena baca 6 juzuk sehari depan ustaz. Ustaz kena duduk dengar 6 juzuk tu. Salah kena tegur. Salah tegur. Ustaz teruk juga. Seminggu lepas hafal Quran, khatam Quran. Sebulan? Seminggu sekali ke sebulan? 4 kali ya. 4 kali lepas khatam Quran. 40 kali khatam Quran, 10 bulan. 10 bulan lepas habis Al-Quran. Habis baca, tak apa lagi. Bila dah 10 kali ni lepas dapat zuk Quran tu, lepas kena baca Quran ya. Tu madrasah Al-Quran. Hak duk adalah ni, kalau kita tak buat macam tu, kita kena ligan. Kena rotan nak suruh baca Quran. Kalau dah dapat zuk dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ustaz tak suruh pun dia nak baca lah. Menjadikan mereka dapat mengkhatam Al-Quran 6 bulan. Hafal 6 bulan habis. Pasal dah zuk dah, lekat dah, baca ya. Cuma masa lepas kena bagi masa 10 bulan baca saja. Kalau dah dapat zuk, baru ustaz suruh hafal Quran. 6 bulan habis khatam Quran. 6 bulan habis khatam Quran, hafal tu habis. Orang hafal Quran 2 tahun setengah, lepas hafal Quran 6 bulan. Lepas tu, lepas 6 bulan, mereka jadi orang yang ingat Al-Quran dan jadi orang yang menghafal Al-Quran, yang ingat sungguh-sungguh Quran. Sebab Quran ni hafal boleh, nak pertahan susah.
Nak rajin sema, nak mengulang susah. Tapi bila mana dah 40 hari 40 kali baca, 6 bulan mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengulang, dapat khatam Al-Quran 30 juzuk 6 bulan, akhirnya tak susah nak jaga. Pasal dia pecandu lah. Dia nak baca. Masalahnya bila habis Quran, oh, nak mengulang susah. Bila dah jadi pecandu Al-Quran, baru jadi wa khassatuh. Ahlul Quran, ahlullah, wa khassatuh, orang-orang pilihan Allah. Saya ada satu orang guru, Ustazah Bashirah. Suami dia hafiz Al-Quran. Zaman 80-an, susah nak cari orang yang hafal Quran. Sebab masih belum wujud tahfiz Al-Quran. Tapi ada orang yang dah menghafal Al-Quran. Cara macam mana, wallahu alam. Suami dia ni Syekh Zainal nama dia. Dia qadi di Kedah dulu. Kata ustazah, nak kereta ni, Quran ni tak berhenti di mulut. Nak sembang celah pun tak boleh. Tak tengah malah. Sebab dia dengan Quran ni. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk pejabat dia, kalau tak ada kerja, dia baca Quran dia. Dia tak baca hal lain, dia Quran dia. Tahu dia mati macam mana? Dia mati dalam sujud. Tu kalau khassatuh. Bila dah di awliya Allah, mati semua mulia-mulia. Subhanallah. Baik, alhamdulillah, sampailah Al-Quran ni. Mereka masuk syurga, mereka tak masuk macam kita. Mereka masuk sebagai VVIP. Allah kata, Iqra' warqi. Hang baca Quran, nanti hang akan naik. Macam lift. Dia duduk baca Quran. Tak kira duduk atas kursi ataupun macam mana, Allah kata, Iqra' warqi. Baca dan naik. Jadi dia akan baca dan naik. Dan Allah kata, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah kata baca dan naik, kerana tempat tinggal engkau di dalam syurga ialah di akhir ayat yang kamu baca. Habis 30 juzuk, tempat tinggal di mana? Syurga Firdaus. Itulah tempat tinggal kamu. Itu mulianya orang hafal Quran. Dan mereka mulia daripada sisi Allah. Mereka akan dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarga mereka yang sudah wajib masuk neraka. Mak ayah pastilah, kalau mak ayah ni dah ada anak hafal Quran, insya-Allah ada tempat dalam syurga lah. Pasti mak ayah dapat lah. Sebelum orang lain dapat. Sudah dapat kak abang, kak adik, mak menakan. Cerita ada yang sudah wajib masuk neraka. Faham tak? Kalau mak ayah masuk syurga dah, ni ada lagi ni, pupu, abang, ipar, apa semuanya yang wajib masuk neraka misalnya, akan dapat memberi syafaat 10 orang ahli keluarga yang sudah wajib masuk neraka. Iaitu muliakanlah Al-Quran. Mereka mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memuliakan Al-Quran, mereka akan dapat kemuliaan Al-Quran, insya-Allah. Dan orang-orang yang hafal Quran akan dipakaikan mahkota ke atas kepala ibu dan ayah mereka di dalam syurga. Sebab itulah tu tahfiz pada hari penganugerahan sijil kepada yang telah tamat khatam Quran. Pihak madrasah siapkan mahkota untuk ibu dan ayah. Bila habis khatam Quran, setiap orang tu akan sujud syukur, Allahu Akbar, depan guru, kerana dah habis hafal Quran. Lepas tu mak ayah ni, banyak mak ayah menangis di majlis tu. Lebih-lebih lagi pada ketika dia beritahu tentang orang hafal Quran ni,
akan memakaikan di atas kepala ibu dan ayah mahkota yang Tuhan sediakan dalam syurga. Jadi mahkota replika ni pun letak di atas kepala ayah dan ibu sebagai tafaul, mudah-mudahan dalam syurga esok akan dipakaikan lagi sekali yang sebenarnya ke atas kepala ibu dan ayah. Jadi insya-Allah sebab itu semua orang yang ada ni usahakan dalam rumah ada seorang paling kurang, paling biar ada satu orang dalam rumah, satu orang yang dia hafal Quran. Tak usahlah fikir nak bagi Lamin dalam keluarga kami, nak bagi ada satu orang engineer, nak bagi ada satu orang doktor. Bukan salah tu semua, tapi yang paling penting ialah dalam rumah kita, dalam keluarga kita ada seorang anak kita hafal Quran. Kita nak tumpang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tumpang dia, insya-Allah. Kalau dah anak dah habis, jadi usahakan cucu. Anak dah habis terlepas, macam mana tak ada anak lah. Jadi kena pakat dengan anak pula lah. Nak cucu tu bagi hafal Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak apa Tok Wan Sarah nak bagi habis Quran. Moga kita boleh masuk syurga, kita tumpang dia. No? Jadi jadikan ini ajadah. Kalau kita buat macam tu, kita bahagia. Masuk kubur kita bahagia. Kita dimuliakan oleh Allah kerana Al-Quran. Jadi kalau tak mulia Al-Quran, Allah tak sebut di awal-awal surah selepas Fatihah, Allah sebut tentang Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah sebut tentang Al-Quran. Kalau tak mulia Al-Quran, hati Al-Quran itu Yasin, tak disebutlah tentang Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Quran. Di hati Al-Quran pun Allah sebut tentang Al-Quran. Allah sebut Nabi Muhammad, Allah sebut wal Quranil Hakim. Mulianya Al-Quran. Ya subhanallah, rumah kita jangan bagi kosong daripada baca Al-Quran. Rumah yang tak ada Al-Quran, rumah tu orang masuk, orang rasa masuk rumah apa, takutlah rumah ni. Tapi rumah kalau kita masuk, kita seronoknya rumah ni sebab penghuni yang baca Al-Quran. Rumah yang kalau tak dibacakan Al-Quran, Nabi kata seumpama seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh ni macam-macam ada. Kalau jengking ada, siput babi ada, ulang ada, kalau jengking ada, apa-apa semua ada, semut, macam-macam ada. Tu rumah yang tak ada bacaan Al-Quran. Jadi kita nak rumah kita masuk, kita seronok. Anak-anak suka duduk di rumah. Rumah orang hari ni bila masuk, anak-anak suka lari keluar daripada rumah sebab rumah tak ada Al-Quran. Jadi insya-Allah terima kasih kepada grup infak Masjid Darussalam 18 yang menaja majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan kita semua masalah Sayyidina Muhammad beruntung dan bertuah kerana memiliki anak-anak yang berjaya menghafal Al-Quran insya-Allah. Saya waktu dulu tu tak ada kereta lagi, pinjam kereta orang mau balik Mesir. Waktu naik kereta tu subhanallah, anak saya Ustaz Amidi tu baru umur 6 tahun. Bawa kereta tu, tiba-tiba dia kata balik, Amidi nak hafal Quran. Amidi ulang lagi, dia nak hafal Quran. Cerau ayat mata saya, macam sebelah kaki dalam syurga lah, tak hafal lagi, baru nak hafal Quran. Jadi berasa macam kaki sebelah dalam syurga. Alhamdulillah dia berjaya menamatkan hafal Quran dan dia ingat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz Syamil ni minta dia pertahankan hak dia hafal. Dia tak hafal semua, dia hafal setengah dia hafal 15 juzuk ya. Dia penghafal Quran 15 juzuk, dia kena ingat. Jangan tinggal Quran. Lepas tu Ustaz Uswah habis Quran. Harap juga dia dengar kuliah ni, dia pun jadi orang yang ingat Quran. Lepas tu hak lain menyusul. Lepas tu kat Ufa tak ada, zaman tu tak ada tahfiz Quran. Kalau ada nak hantar, tapi tak ada. Tapi tak apalah, Salah Sina Muhammad, haba masing-masing
ala Sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah kita anak-anak yang pakai Quran ni pertahankan. Ingat Quran. Lihat, ingat Quran mengelok. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan pelajar kita Allah murahkan rezeki mereka. Allah sihatkan mereka. Allah jadikan hidup mereka hidup yang penuh dengan kemuliaan dan mati mereka penuh dengan kemuliaan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر.